Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat berjumpa lagi dalam program kita membaca Al-Quran. Di samping mematuhi hukum-hukum tajwid yang terdapat di setiap suku kata, di setiap kalimah, antara kalimah dengan kalimah yang akan diperjelaskan. Bagi ayat yang ke-27 dan 28 iaitu surah keempat surah An-Nisa, muka surat 83 juzuk yang keempat. Untuk tidak melengahkan masa kita terus kepada penjelasan tentang hukum-hukum tajwid yang terdapat pada ayat tersebut, insya-Allah. Kita mulai dengan a'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula dengan kalimah wallahu. Perhatikan waw bertemu dengan nama Allah. Maka kita idgham syamsikan huruf waw dengan lam jalalah itu kerana di sini terdapat alif lam syamsiah di dalam nama Allah itu. Dengan bacaan tebal, lam jalalah itu tebal dua harakat. Wallahu, ha, pada depan hu. Kemudian kita jumpa kalimah yuridu. Baik, perhatikan kalimah yuridu 1, 2, 3 kalimah iaitu suku kata kedua itu dibaca dengan mad asli. Yang lain satu-satu. 1, 2, 1. Yuridu. Selepas itu kita jumpa kalimah an di sini. Kalimah an berakhir dengan huruf nun sukun bertemu dengan ya. Maka kita baca dia dengan idgham ma'al gunnah. IMG ma'al gunnah berapa panjang? Dua harakat juga. Bunyinya ai daripada hamzah pangkal halqum dengan ya itu digabungkan. Ayatuba tu pula dibaca dengan mad asli sebab sebelum waw ada baris hadapan. Itu adalah syarat untuk dibaca dengan mad asli. Baik. Kemudian kita jumpa kalimah alaikum. Baik. Selepas lam baris di atas huruf ya, maka dari segi hukumnya sebelum ya kalau berbaris di atas ya itu akan bertindak sebagai huruf lin dan dibaca juga dengan lin iaitu dengan lembut dan mudah menyebutnya alai. Kemudian kum di sini kaf baris depan bertemu dengan suku kata ketiga bertemu dengan mim. Mim yang mati. Maka kita baca dengan izzah syafawi. Hukum mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain daripada huruf ba dan mim dibaca dengan izzah syafawi. Alaikum. Okey, laikum tutup bibir. Lepas tu kita jumpa sama juga di sini yuridu, sini ditambah huruf waw saja. Wa yuridu. Jadi ri dibaca dengan mad asli. Yang satu-satu ya. 1, 1, 2, 1. Baik. Du itu kena baca dengan apa? Perhatikan kalimah berikutnya iaitu allazina adalah bermula dengan alif lam syamsiah. Maka kita baca du itu diidgham syamsi dengan huruf lam yang bertasydid bunyinya dul. Dullazina dengan idgham syamsi. Dullazina zi pula itu ya sebelumnya baris bawah dibaca dengan mad asli. Selesai baris yang pertama. Kita pergi kepada baris yang kedua. Selepas allazina, kalimah allazina bertemu pula dengan kalimah yattabi'una. Cuba kita perhatikan. Iaitu ya bertemu dengan ta. Dengan ta yang bertasydid bunyinya yat. Gabungkan ya dengan ta, maka lahirlah suku kata yang mempunyai yat gabungan dua huruf. Kemudian ta dari baris atas, b, u. Baik, u itu ain baris depan ada waw selepasnya. Dibaca dengan mad asli. Yattabi'una. Kemudian na itu bertemu dengan asyahawati. Asyahawati. Gabungkan nun itu dengan huruf shin yang bertasydid iaitu ada lam yang tidak bertanda mati menunjukkan dia adalah idgham syamsi alif lam syamsiah. Maka kita baca dengan idgham syamsi iaitu nash bunyi syahawati. Nash syahawati. Okey. Perhatikan di situ. Kemudian kita jumpa kalimah wa itu dibaca dengan mad asli. Jangan lupa sini idgham syamsikan dengan huruf shin. Kemudian wa itu dibaca dengan mad asli sebab ada alif kecil di situ. Ataupun hukumnya apabila sebelum alif baris di atas dibaca dengan mad asli dua harakat. Lepas tu kita jumpa kalimah an di sini.
An ini nun sukun bertemu dengan ta. Jadi dia bukan huruf idgham, bukan huruf halkum, huruf izhar dan juga bukan iqlab. Jadi dia dibaca dengan hukum ikhfa hakiki dengan dua harakat dengung. Tamilu. Baik, ini kalimah tamilu. Okey. Di sini dibaca dengan antara izhar dengan idgham, bukan baca az dan bukan baca an, tetapi antara. Tamilu. Baik, mi dibaca dua harakat, lu pun dibaca dua harakat kerana sebelum ya baris bawah dan sebelum wa baris hadapan dengan hukum mad asli dua harakat. Tamilu mailan. Baik, mim ya tu ada tanda mati sebelum ya baris di atas dibaca dengan lin sebab ya itu bertindak sebagai huruf lin. Baik, lepas tu kita jumpa tanwin bertemu dengan huruf ain, huruf halkum, maka dibaca dengan izhar. Izhar apa? Izhar halqi. Halqi sebab dia adalah bertemu dengan huruf halkum. Baca dengan izhar, maknanya satu harakat saja. Lin pun satu harakat. Kemudian kita jumpa kalimah aziman. Baik, kita baca aziman. Okey. Zi dibaca dengan mad asli sebab sebelum ya baris bawah. Zi, iaitu keluarkan lidah kita dan angkat pangkal belakang pangkal lidah kita. Iaitu keluarkan lidah di ujung gigi kacip itu. Kemudian angkat pangkal lidah baru sebut zi. Ziman. Bukan zi. Zi lain. Zi masuk ke dalam. Aziman ditukarkan jadi baris satu, baris dua. Itu kita wakaf. Tukar dengan hukum mad iwad. Baca dengan dua harakat seperti mad asli. Sebab dia keluarga mad asli. Mad iwad ni keluarga mad asli. Okey, jadi bacaannya azima. Okey, kita baca daripada mula. Selesaikan ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu allazina yattabi'una syahawati. Baik, semula. Yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima. Okey, selesai kita baca yang pertama. Lepas tu kita pergi kepada ayat yang ke-28 bermula dengan yuridu. Sini terkenal yuridu, wa yuridu. Di sini yuridu, bermula dengan yuridu, iaitu bertemu dengan nama Allah. Pertama kita baca ri itu dua harakat dengan nipis. Yuridullah, kita idgham syamsikan du itu dengan lam jalallah. Dibaca dengan tebal. Yuridullahu tengah pangkal halkum. Kemudian dengan tebal bacanya. Kemudian kita jumpa kalimah an, di situ bertemu dengan ya, nun sukun bertemu dengan ya seperti di sini. Jadi kita baca dengan idgham ma'al gunnah dua harakat. Yukhaffifa, khaffifa. Okey. Jadi bila bacaan itu kha dia hujung halkum. Jadi bunyi dia lebih ketat sikit bunyinya sebab dia huruf isti'la. Fa pula huruf bibir bawah, perut bibir bawah pada gigi kacip. Fifa. Jadi seperti fi fa baru buka mulut. Ai hamzah bukan bunyi ain. Yukhaffifa ankum. Baik, nun sukun bertemu dengan kaf. Baca dengan ifa hakiki sebab huruf kaf adalah huruf ifa. Ifa hakiki dengan dengung dua harakat. Kemudian kum di sini kaf baris depan bertemu dengan mim yang mati. Hukum mim mati dibaca dengan izah syafawi. Kum sambung aja kaf dengan mim itu tutup bibir. Kum. Selesai. Kita pergi kepada kalimah berikutnya. Wa khuliqal. Baik. Qaf itu disambung dengan alif lam kamariyah, maka kita baca dengan izah kamariyah. Qal, gabungkan qaf baris atas dengan lam yang mati. Qal insa. Baik, nun sukun bertemu dengan sin. Jadi gabungkan hamzah bunyi baris bawah dengan nun. Insa antara izah dengan
idgham, bukan is, bukan in, tetapi insa, bukan bunyi nun, tak ada, dia tak cecah pada makhraj nun. Dibaca dengan ikhfa hakiki dengan dengung 2 harakat. Kemudian sin itu bertemu dengan alif yang kecil, baca sa insanu. Kemudian kita jumpa kalimah dha'ifa. Baik. Fan di sini pun kita seperti yang di sini juga kita tukar dia menjadi mad iwad dengan bacaan 2 harakat. Ini dibaca dengan mad asli. Dhad baris atas, iaitu tarik lidah kita, geraham tepi lidah ke geraham kiri atau kanan, atau kedua-dua tarik lidah kita tepi-tepi 2 lidah kita berada di geraham kiri dan kanan. Dha'ifa. Okey, selesai. Kita baca ayat yang kedua pula, ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Sadaqallahul azim. Okay. Jadi kita baca keseluruhan ayat kedua-duanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu allazina yattabi'una asyahawati an tamilu mailan azima. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Sadaqallahul azim. Yang itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.